Hadir, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi yang telah mengizinkan pertemuan di malam yang permai ini. Izinkan Dr. Daniel daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Ceramah berkaitan tajuk yang paling, antara tajuk yang paling saya tak suka ialah tentang keluarga dan wanita. Sebab itu bila dijemput, saya terus menggelengkan kepala. Bila isteri bagi tahu, saya terus gelengkan kepala. I don't want to go. Saya datang sebab kalah dengan anak perempuan saya yang ada di Perlis. Dia pujuk saya sebab dia saya datang. Kalau tidak kerana pujukan anak perempuan saya di Perlis, saya tolak 100%. Ini tajuk yang saya tak suka. Berkaitan wanita. Sebab biasanya tajuk ini tajuk celoteh-celoteh. Orang tak minat. Otak wanita, otak laki-laki sama. Bab ini dia tak minat bincang secara serius. Padahal tajuk ini serius. Tapi ustazah suka berceloteh tentang tajuk serius. Sebab itu saya tak suka tajuk ni. Sebab otak kita, otak yang tak serius bila bercakap tentang tajuk ini. Tapi saya kalah dengan anak. Sebab itu jika lepas ini tuan-tuan perempuan panggil untuk tajuk ini, pasti insya-Allah saya takkan terima. Maka dengar baik-baik. Okey, sebenarnya bab wanita ini bab besar. Di Pulau Pinang, alhamdulillah setiap hari Ahad Dr. Daniel yang kerdil membincang tafsir Al-Quran kontemporari. Setiap Ahad jam 3 petang ada live streaming oleh sahabat saya di sana. Orang Perlis pun boleh lihat jika mau. 3 sampai asar. Dan kebetulan sekarang kami sedang berbicara surah nombor 4. Surah nombor 4 apa temanya? An-Nisa. An-Nisa bertajuk wanita-wanita. Satu tajuk tema khas dalam Quran berkaitan wanita-wanita. Memang ada. Jadi memanglah tajuk wanita ini memang satu perkara penting dalam Islam. Tapi orang banyak berceloteh tentangnya. Sebab itu bila saya bercakap tentang wanita berdasarkan surah An-Nisa, kita nampak persepsi Islam, wawasan Islam tentang wanita. Kita bincang setiap ayat dalam surah An-Nisa. Wanita bab pesaka, wanita dalam konteks kepimpinan, wanita berhubungan dengan laki-laki. Jika laki-laki kotak-katikkan wanita, wanita boleh bersuara macam mana, boleh bertindak. Dia ada kuasa. Tetapi wanita pun tak tahu hak dia hari ini. The problem is that wanita Islam pun tak tahu haknya. Seolah-olahnya bila dia berkahwin, seolah-olahnya dia jadi macam hamba sahaya bagi laki-laki. You bukan hamba sahaya laki-laki. Laki-laki itu hamba Allah, you pun hamba Allah. Sebab itu dalam Quran ada sebuah surah nama Al-Mujadilah. Saya suka surah ni. Wanita yang menentang suami. Al-Mujadilah. Tapi kita tak pernah dengar, terkejut. Aduh, kau surah nama Al-Mujadilah. Wanita yang menentang. Ayat 1 pun sudah menyebabkan bulu rumah kita meremang. Qad sami Allah. Allah mendengar keluhan seorang wanita. Allah mulakan surah Mujadilah, wanita yang menentang dengan qad sami Allah. Sesungguhnya Allah mendengar keluhan seorang wanita yang mengadu tentang suaminya. Allah mendengar keluhan seorang wanita yang komplain tentang suaminya. Latar belakangnya, seorang sahabat telah menzihar isterinya. Itu lahir hukum zihar. Akhirnya menyamakan belakang isteri dengan belakang ibunya. Hukum zihar itu dia bermula dengan ini. Suami menyamakan belakang isteri dengan belakang ibunya. Ada hukum. Maka si isteri marah. You samakan belakang I dengan belakang ibu you. Isteri sudah marah. Dan isteri pun keluar rumah.
pergi bertemu Nabi SAW. Dan isteri berkata, mengikut riwayat tafsir Ibn Kathir, "Ya Rasulullah, suami saya masa saya muda bukan main lagi dia dengan saya." Ini isteri zaman Nabi. Berani. "Masa saya muda bukan main lagi dia dengan saya. Tapi masa saya tua, tengok, ini yang dia kata terhadap saya. Ini yang dia kata. Dia mengaibkan saya." Nabi diam. Mengikut kisahnya, Nabi terus diam. Wanita itu menanti jawapan. Nabi terus diam. Kemudian wanita itu pun berpatah balik. Ketika dia berpatah balik, Nabi SAW memanggil wanita itu, memberitahu wahyu telah turun. Nabi diam sebab menanti wahyu. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Kita nak cakap macam-macam lah. Suami hang macam tu, suami hang macam ni, tu kita membebel tak habis-habis. Nabi bukan begitu, menanti wahyu. Kembali, wahyu dah turun. Itulah surah Al-Mujadilah, wanita yang menentang. Allah membela wanita itu sehingga akhirnya berdasarkan ayat-ayat, isteri tak dihukum, suami itu dihukum. Tapi yang saya suka tu, wanita tu bangun komplain tentang suami. Bangun mengadu sehingga wujud satu surah tentang wanita yang mengadu, komplain tentang husbandnya. Wanita kita tak faham bab tu. Jadi hamba sahaya pada suami sampai mati. You bukan hamba sahaya bagi suami you. Dia mengambil you dengan amanah dan tanggungjawab. Bukan untuk jadi hamba sahaya dia. You boleh bangun komplain terhadap suami you jika tak kena gaya. Tapi sebab hari ini ceramah-ceramah duk merepek banyak tentang hubungan suami isteri lah begitu-begitu, banyak cakap pasal baju kelawak sampai 10 minit. So you don't understand your rights. You seronok cerita-cerita macam tu. Sebab itu saya tak suka tajuk ni. Jangan panggil dah saya untuk tajuk ni. Tajuk saya ni dia, Quran Scientific, Islam the Misunderstood Religion. Itu tajuk saya. Wanita no. Tapi saya kalah dengan anak perempuan saya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni saja, perhati baik-baik. Saya tak akan datang semula untuk tajuk ni. InsyaAllah. Saya berazam tak akan datang semula untuk tajuk ni. Kita nak berbicara berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kefahaman tok nenek, tak. Tapi berdasarkan ini. Ini surah Al-Isra ayat nombor 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apa maksud dia? Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing manusia menuju sesuatu yang aqwam. Kita ambil takat tu saja. Nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita nak bercakap rojokannya apa. Bukan ajaran tok nenek kita. Tak mau. Kita nak rojokan yang paling suci. Ayat ni mengajar kita tentang rojokan itu. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi, membimbing, lillati hiya aqwam, menuju sesuatu yang aqwam. Saya bulat dengan bulatan merah di situ. Quran membawa kita ke situ, kepada alif qaf waw mim aqwam. Apa maksud alif qaf waw mim aqwam? Apa maksud tuan-tuan dan puan-puan? Alif qaf waw mim, kalam Allah ini apa maksud dia? Mengikut Imam Qurtubi, siapa pun jangan cuba bercakap tentang Quran kalau tak tahu rujukan. Baik diam. Jangan meneka-neka maksud Quran. Baik diam. Bila bercakap berdosa. Walaupun terbetul, you tetap berdosa. Quran dia ada metod. Dia bukan novel cerpen. Bukan sajak
yang boleh kita meneka-neka. Apakah maksud saja Osman Awang? Dia bukan macam itu. Quran dia ada metod. You tak tahu, you diam, pergi belajar. Tegas. Berkata Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Agung, Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu nama kitab dia. Kata Imam Qurtubi, aqwam bermaksud yang paling benar, paling adil dan paling tepat. Paling benar. You nak cari yang benar, Quran paling benar. Nak rujuk ke mana lagi? Dia paling benar. Nak cari apa lagi? Formula tok nenek, tak mau saya. Quran. Pandangan orang tua-tua tak terus kita terima. Kita kritikal, kita menilai. Oh, dia kata, orang tua-tua kata pada perempuan yang bersalin, kalau bersalin kan, pantang tu, pantang ni, saya beritahu isteri, be critical, jangan ikut 100%. Ada yang tak boleh pakai. Dia kata kat ibu mengandung, orang tua-tua setengahnya, jangan makan vitamin, nanti anak gemuk. Saya kata kat isteri, yang tu jangan ikut, merapu. Kalau anak you gemuk, dia bukan sebab vitamin, dia sebab penyakit tertentu. Sains mengatakan demikian. Dia pendapat orang tua-tua, kita buang. Kita senyum saja, angguk, tak payah ikut. Makan vitamin, makan suplemen. Anak tak gemuk sebab suplemen. Jadi pendapat orang tua-tua, kita kritikal. Sebahagian kita buang dengan senyuman. Tetapi Al-Quran jangan main-main. Itulah dasar yang kita kena faham. Wanita juga kena faham. Sebab tema malam ni tentang wanita kan. Sebab Quran paling benar. Yang kedua paling adil. Kita bincang hukum hakam, dia paling adil. Dan yang ketiganya paling tepat. Kita mencari formula tentang keluarga, tentang mendidik anak, tentang kewanitaan. Nak cari sesuatu yang paling tepat. Apa dia? Quran. Sebab itu saya ni bukan ustaz. Bapa saya mengidam saya pergi ke sekolah orang putih, belajar ilmu orang putih. Tak hendak saya jadi ustaz. Dia punya ikhlasnya sehingga saya jadi orang pelajar yang cinta sains. Saya cinta sains. Matematik tak payah paksa saya. Saya rehat dengan matematik. Ayah punya hati tu nak saya jadi orang macam itu. Cakap orang putih macam ayak di sekolah. Memang sekolah itu pun bahasa Melayunya kurang. Ya, saya suka bercakap bahasa Inggeris. Bapak punya azam. Sampai sekarang saya tak suka jadi ustaz. Sebab tu jika orang panggil saya ustaz, saya naik ruang. Alergi. Tak suka sungguh. Jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz. Tak suka jadi ustaz. Tak suka. Saya orang sains. Saya orang sains. Sains perubatan. Panggil saya Dr. Daniel. Okey lah. Okey lah tu Dr. Daniel. Nak tambah datuk pun okey. Dr. Daniel pun okey dah. Ustaz buang. Untuk orang lain panggil ustaz. Dr. Daniel dia tak mau. Simple. Tapi orang sains boleh tak cakap tentang Quran? Boleh saja. Belajarlah. Jangan cakap merapu. Belajarlah. Bergurulah. Carilah mentornya betul. Saya belajar kat Mesir, alhamdulillah sempatlah berguru dengan guru yang baik-baiklah. Di Mesir ramaikan ulama kan. Ada yang sanggup duduk tepi saya sebagai mentor. Bantu saya faham Quran, belajar bahasa Arab. Allah takdirkan demikian. Tapi saya tak mau jadi ustaz. Saya nak belajar Quran sebab saya tahu inilah formula yang tepat. Itu saja. Tapi saya orang sains. Okey? Nanti ada soalan, jangan panggil ustaz. Allah, sakit telinga dengar. Okey. Okey. Yang tadi fahamlah kah? Landasan kita Quran. Aqwam dah tahu maksud dia, aqwam.
Alif, Qaf, Waw, Mim. Boleh faham dah? Nampak macam kepala duk pening malam ni? Alif, Qaf, Waw, Mim. Baru saya sebut. Faham kan maksud dia? Paling, tiga paling. Paling benar. Paling adil. Paling tepat. Macam malam merdeka pula. Okey. Dalam Islam, lelaki wanita sama. Ini kenyataan besar. Dalam Islam, lelaki wanita sama. Tapi tambah sikit. Di sisi Allah. Di sisi Allah, tak ada beza. Sebab itu agama Islam ni, dia tak resis. Dia tak menekankan ras. You Cina, you Melayu. Sekarang Malaysia kan ribut dengan Melayu Cina. Boykot. Mari ulangi 13 Mei. Ini semua merepek lagi merapu. Sakit hati kita dengar. Cina ada Muslim yang baik, Cina. Melayu ada perompak lanun. Kawan saya yang baik-baik tu Chinese Muslim yang baik. Nampak warak dia. Ada Melayu, dipenjarakan pun bagus, saya kata. Menyemak dunia aja. Jadi you nak kata Chinese Muslim ni Melayu, tak boleh, dia Chinese. Sampai ke mati dia Cina. Tapi semayang di masjid 5 waktu tak miss. Melayu ramai tak pergi semayang masjid. Tunggu jemaat saja. Baik dia lagi. Antara orang yang rajin berdakwah terhadap bukan Islam di Pulau Pinang, seorang India. Sekarang masuk Islam, Brother Kamarudin. Dia gigih berdakwah terhadap non-Muslim sehingga Agung pernah bagi anugerah kepadanya, peringkat Agung. Tuanku pernah berikan anugerah beberapa tahun yang lepas. Dia bukan Melayu. Jadi Islam mengajar kita supaya jangan jadi resis. Sebab agama Islam ini dia untuk semua orang. Zaman Nabi ada sahabat yang hitam legam, Bilal bin Rabah. Ada yang datang dari jauh Rom, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang bukan Arab, Salman Al-Farisi. Ada Arab dan baginda Rasul alaihi salatu wasalam Arab, clear. Tapi kepelbagaian, itulah Islam. Sebab itu kita nak tekan Melayu, Cina, berhati-hati. Cuma ini tanah Melayu, dia ada sejarah dia, itu lain. Berkaitan dengan sejarah, satu fakta yang khusus. Jadi hak istimewa orang Melayu sebagai yang mempunyai tanah, itu lain. Tapi di sudut sikap Melayu Cina, jangan resis. Islam tak ajar kita jadi resis. You Cina pandang serong. No. Saya tinggal sekarang dengan isteri saya pilih tempat bukan di kampung. Bukan kampung Melayu. Saya pilih untuk anak-anak saya hidup di tempat apartmen yang majmuk. Jiran saya belah kanan Cina, bukan Islam. Jiran saya belah kiri Cina. Naik lift Cina. Melayu saya sekala. Itu saya pilih untuk anak-anak saya. Saya beli rumah lebih selesa. Mereka tak nak duduk di sana. Nak duduk tempat majmuk itu. Setiap hari jumpa orang bukan Islam, Chinese. How are you, doctor? Going to work? Yes, uncle. Happy kami. Sampai dia orang kata jika ada orang bagi tahu Melayu jahat, saya kata Melayu tak jahat sebab dia jumpa kami setiap hari. Baik sungguh. Time raya bagi kuih. Dia time kongsi facoy bagi buah limau. We are very okay. Mengapa kami demikian? Sebab Islam tak ajar kita jadi resis. Islam. Saya bukan kata tok nenek, Islam. Jika orang lain resis, is their problem. Tapi Islam tak ajar kita jadi resis. Tapi jangan sampai naik kepala kami. Itu je. Menzalimi orang Islam, dia boleh bangun. Dan ketika orang Islam bangun sebab dizalimi, you naas. Hidup berbaik-baik. Dan Islam tidak mengutamakan janda tertentu. Oh, Islam datang untuk mengutamakan lelaki.
Bohong. Islam datang untuk mengutamakan wanita, juga bohong. Sebab dalam Quran, lelaki dan wanita sama di sisi Allah. Penilaian di sisi Allah. Maksudnya Allah tak kata lelaki paling layak ke syurga. Tak ada. Itu tak ada. Lelaki perempuan layak sama-sama ke syurga. Okey, lihat ayat ni. Al-Hujurat. Ini ayat. Ramadan lepas saya berceramah pada pembesar-pembesar Hinduism, pembesar-pembesar Buddhism, Christianity pada satu hari berbuka puasa. Mereka minta saya cakap Islam kepada orang besar-besar ini. Ada YB juga datang yang non-Muslim. Saya bercakap tentang Islam. Antara ayat yang saya popularkan ketika itu ayat ni. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita ambil maksud yang saja ya. Wahai manusia, kami mencipta kamu dari lelaki dan seorang perempuan. Laki perempuan. Mereka itu Allah ciptakan sebagai makhluk dia. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal, bukan untuk berkelahi. Itu konsep Quran. Allah cipta kita lelaki perempuan bukan untuk berkelahi. Allah jadi kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak kata Allah untuk kenal mengenali, bukan untuk berkelahi, bukan untuk bersengketa. Itu mesej Quran. Saya baca pada tokoh-tokoh Hinduism, Buddhism. Sampai kita tahu, I have 3 Bibles in my house. The King James Version, the Roman Catholic Version, and the Alkitab Berita Baik for Indonesia. And in Hinduism, I know a bit about your Vedas, your Purana, your Upanishads, your Bhagavad Gita. I know, dia orang terkejut. You Buddhism, I read your Tripitaka. You know Tripitaka in Sanskrit? It means 3 baskets in English. Yang Buddhis pula terkejut. Huh? But most of the time, I read my Quran. But I know your books, your holy books. So it's time for you to learn about my holy book, the Quran. Jadi Quran kata, kamu Allah jadikan berpuak-puak, berbangsa-bangsa untuk kamu kenal mengenali. Ini Quran punya kalam. Kemudian kemuncaknya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang kita kena hafaz, ajar ke anak-anak. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa dia? Bukan Cina, bukan Melayu, bukan mak soleh, bukan perempuan, bukan lelaki, tapi siapa? Atqakum ni siapa? Orang paling mulia bukan Cina, bukan Melayu, bukan lelaki, bukan perempuan, tapi siapa dia? Allah kata yang paling mulia atqakum. Maksudnya apa? Orang paling bertakwa. Tak ada kaitan dengan jantina kan? Jadi kalau wanita bertakwa, Allah sayang dia. Dia lelaki, dia tak bertakwa, Allah kutuk dia. Vice versa. Maka dalam Islam, kelebihan bukan berdasarkan bangsa, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan jantina, tapi berdasarkan apa? Takwa. Ingat itu. Ingat itu. Clear? Okey? Maka wanita jangan rasa Islam kotak-katikkan dia. Sebab jika dia bertakwa, Allah sayang kepadanya. Lelaki jangan rasa you hebat. Sebab you jika tak bertakwa, contoh tak solat, you terkutuk. Kita terkutuk lelaki jika solat pun tak. Isteri punya semayang, suami tak semayang. Suami nak kata apa? You jaga, I lelaki ya. Lelaki tak guna. Cuma isteri tak kata ya. Tapi saya kata, you lelaki tak guna. Memang tak guna, tak boleh pakai. Semayang tidak, tak bertanggungjawab. Cakap je banyak. Isteri bagus, taat. Walaupun dia tahu suami tak semayang, tapi dia tahu tanggungjawab dia kena buat. Itu dia dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, dia suami I kena buat apa yang perlu I buat. Bagus. Tapi di sisi Allah, zahirnya nampak isteri lagi bagus. Tak semayang. Suaminya, dia semayang, dia bertanggungjawab. Suami tak semayang, tak bertanggungjawab. Jadi di sisi Allah, siapa lebih bertakwa, Allah sayang. Itu konsep. Sebab itu ajar anak-anak perempuan tentang itu.
Jangan ajar dia bagi tahu kita perempuan ni tempat kita kat dapur. Allah. Sakit hati betul ibunya ajar macam tu. Tak faham Islam. Tengok drama Korea banyak sangat kot. Buka surah An-Nisa. Dengar Dr. Daniel punya syarahan setiap minggu. Surah An-Nisa sekarang. Tempat perempuan kat dapur. Dapur tu ada tak apa. Tapi jangan ajar anak perempuan bahasa kehinaan. Tempat kita kat dapur. Dia suka pergi dapur, bagus. Tapi jangan ajar tempat kita kat dapur. Bukan itu bahasanya. Baguslah pergi ke dapur kan? Baguslah. Tapi ada wanita tak suka pergi dapur. Kalau you kahwin dengan I nak pembantu rumah. Kena sediakan pembantu rumah untuk dia. Ikut mazhab dalam Islam. Ada perbincangan, ya, ada debat panjang antara ulama. Tapi ulama umum mengatakan, jika isteri mengatakan, saya dididik untuk tidak cekap bab dapur ni. Kalau you nak kahwin dengan I, satu syarat, kena ada pembantu rumah. Suami kena cari pembantu rumah. Tapi isteri kita bagus. Dia pergi ke dapur tolong masak. Tu pun suami duk merungut. Okey? InsyaAllah. Saya bincang sambil lalu saja. Supaya kita faham mesej agama ni yang terlampau banyak dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi banyak pengaruhi kita, bab lelaki perempuan. Bukan Quran dan Sunnah. Ini Quran. Okey. Di sisi Allah lelaki perempuan sama. Tapi tanggungjawab mungkin sedikit berbeza. Itu aja. Di sisi Allah sama. Macam negara ada PM. Di sisi Allah semua sama. Tapi tanggungjawab dia PM. Seorang je PM. Kan? Menteri itu seoranglah. Ministeri, kementerian seorang menteri. Lepas tu timbalan dia. Kita marahin rakyat. Di sisi Allah semua sama. Tapi tanggungjawab berbeza. Macam tu juga rumah tangga. PM tanggungjawab dia lebih. Hati-hati. Itu jalan ke syurga jika dia adil, dia bagus. Jalan ke neraka jika dia zalim. Dia salah gunakan kuasa. Menteri-menteri jalan ke syurga jika dia taat kepada Allah, dia jujur, dia adil, Masya Allah. Jalan ke neraka jika dia salah gunakan kuasa, korupsi dan sebagainya. Jadi kita sama di sisi Allah, tapi penjuru kerja kita berbeza. Itu saja. Sama dengan wanita. Allah jadikan lelaki wanita anatominya beza. Saya orang sains. Bukan ustaz. Belajar sains perubatan. Anatomi ni fizikal kita tak sama. Itu semua kita faham kan? Sebab apa fizikal kita tak sama? Sebab fungsi kita ada perbezaan-perbezaan. Dalam badan kita ada satu sistem, dia panggil sistem endokrinologi dalam bahasa Inggeris. Endokrinologi dalam bahasa kita. Sistem endokrin. Sistem endokrin ni bab apa? Bab hormon. Sistem endokrin kita mengeluarkan hormon. Ada kat otak, ada kat kerongkong, ada kat adrenal, kat bahagian buah pinggang. Ini semua kelenjar yang mengeluarkan hormon. Hormon ini menjadikan kita. Bila anak kita membesar umur 12 tahun, anak lelaki. Sebelumnya, ibu datang 12 tahun, puberty, balik. Ibu, kesan hormon. Kesan hormon. Ibu terkejut, ya Allah. Perempuan akan masuk rumah. Anak dia masuk alam balik. Sorok macam hang jebat. Ibu, anak aku, ya Allah, dah besar dah. Kesan hormon. Ada budak tiba-tiba badan besar. Itu kesan growth hormon. Melebih sangat. Ada suka berpeluh, tak berhenti peluh dia. Thyroid hormon lebih sangat. Ada yang gugup jantung tu. Saya sentiasa berdebar. Thyroid hormon berlebihan sangat. Boleh, kita boleh tentukan. Bukan sebab jin jebon. Kita kira, hang berdebar. Ni jebon, jin jebon. Jom pergi cari ustaz, dia pumpang. Tak.
thyroid hormon punya problem. Sains boleh cakap bab tu. Jin jebon ada. Tapi duk salahkan jin jebon ya. Okey. Nak cerita apa? Wanita ni anatomi fizikal dia berbeza dengan lelaki. Dan antara sebab besar perbezaan itu ialah wanita mengandung dan melahirkan anak. Tidak kaum lelaki. Dan itu satu kemuliaan. Itu satu kemuliaan. Umat bertambah ramai sebab ada wanita. Sebab wanita lah yang melahirkan anak. Penuh penderitaan. Itu satu kemuliaan. Nabi berbangga umatnya ramai. Bila Nabi bersabda demikian, tersirat kemuliaan bagi wanita. Sebab umat ni ramai. Sebab wanita. Sebab wanita, cara dasarnya. Lelaki main peranan, kita akui. Tapi akhirnya, wanita yang menanggung. Baby tu. Lelaki dah, abang duk tengok kesian kat cik lah. Tapi cik kena masak juga. Cik kena masak juga. Dia tengok apa? Dia tengok bola. Liverpool lawan Manchester United. Isteri melahirkan anak. Bagi susuan, anatomi berbeza. Hormon berbeza. Untuk semua itu, kerja besar. Mendidik anak dari kecil. Hormon menyebabkan isteri itu begitu sensitif. Walaupun dia keletihan, selepas melahirkan anak, pendarahan masih ada, darah nifas. Tapi bila anak menangis waktu malam, siapa bangun dulu? Bukan suami tak guna tu. Suami tidur berdengkur. Anak menangis. Tapi panggil bahasa lah. Ling. Ambil ling. Bagi lang sekali, aku tahu. Ling. 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 Anak you. Anak you. Dia terus berdengkur. Wanita hebat. Kan? Wanita hebat kan? Ditanggungjawab berbeza. Hadis ni menceritakan. Lelaki bertanggungjawab pada family. Overall. Keselamatan keluarga. Makan minum keluarga. Dia ambil kira. Overall. Isteri zoom pada keluarganya. Anak-anak zoom. Dan kemudian pemimpin ada tanggungjawab. Semua kita sama di sisi Allah. Yang berbeza apa dia? Pertanggungjawaban. Apatah lagi, lelaki dan wanita, anatominya berbeza. Sebab apa? Sebab tanggungjawabnya pun berbeza. Tapi di sisi Allah, semua sama. Jika masing-masing tunaikan tanggungjawab di penjurunya, Allah puji dia. Tak kira dia bangsa apa, dia jantina apa. Clear? Boleh faham dah kan? Okey ya? Alhamdulillah. Boleh laju. Untuk wanita berperanan elok, ni ada seorang manusia dia kena jaga. Kena ambil kira. Siapa dia? Lelaki. Dia pengacau besar. Lelaki ni, manusia nama lelaki ni, dia pengganggu. Sebab tu kena didik anak lelaki supaya bertanggungjawab. Wanita boleh main peranan besar. Tapi sebab makhluk nama lelaki inilah, dia boleh jadi mandom. Jadi depres, sugul. Sebab makhluk nama lelaki ini. Sebab itu Allah fokus tentang lelaki. Bila bercakap tentang wanita, Allah fokus kepada lelaki. Sebab pengacau yang boleh mengacau potensi wanita ni, your husband. You punya suami. Pergi kahwin dengan dia jadi kayu hamba saya. You pun tak tahu tanggungjawab, nak bersuara pun takut. Tak macam sahabat Nabi. Dia keluar rumah pergi jumpa Nabi, suami saya bukan main lagi masa saya muda. Dia boleh. Turun ayat menyokong dia. Wanita kita tak apa. Hai orang beriman, kata Allah, tuju pada kaum lelaki, tak halal kamu memusakai wanita cara paksa. Ambil duit dia cara paksa. Tak boleh. Jaga kaum lelaki, para suami. Ambil duit isteri cara paksa. Tak boleh.
Duit dia, duit dia. Duit suami, duit dia. Betul. Dalam batas-batas tertentu lah, kan? Duit dia, duit dia. Ibu dia meninggal, dia ada duit pesaka. Dia punya. Suami jangan. Takkanlah I tak dapat langsung. You tak dapat langsung. Ni I punya. Nah, ambil RM10. Takat tu ya you dapat. Tapi takkan apa? Saya ni ada keperluan. Kalau dia berkeras, suami tak boleh paksa. Tapi isteri kita ni baik. Bagilah, ambil. Akhirnya menangis lepas tu. Tak halal you pusakai wanita cara paksa. Tengok ayat ni. Allah tegur lelaki. Jangan paksa perempuan tentang harta benda dia. Jangan paksa dia. Dia tak nak bagi. You redha lah. Ni saya ajar benda-benda yang Quran ajar. Bukan suruh balik beritahu kat suami itu dia. Bukan. Nak beritahu you ada suara. You ada hak. Tapi you betul ansur. Baguslah. Bagus, kita gabung semua sekali. Kan? Betul ansur kena ada. Tapi kena faham hak. Suami tak boleh paksa. You bagi duit. Dan jangan menyusahkan mereka. Tak boleh susahkan mereka. Menyusahkan mereka kerana hendak mengambil sebahagian yang kamu berikan kepadanya. Suami dah berikan wang, nak balik. Jangan susahkan mereka nak ambil balik. Tujuan nak ambil balik apa you berikan? Nak ambil balik. Allah kutuk. Tengok. Wanita, Allah dah bela. Tapi kena faham. Sebab tu anak-anak perempuan belum kahwin, bagi dia faham ni dulu. Supaya yang nak melamar dia boleh cek kefahaman lelaki itu macam mana. Jika tak faham bola Real Madrid, Barcelona, lempar buang lah. Lelaki macam tu, tak guna punya lelaki-lelaki. Tapi lelaki yang belajar. You belajar kita apa dah tentang perkahwinan. Tak baca apa lah lagi. Out you go. You can go home. You tak penting tentang masa depan keluarga kita. You kira nak kahwin ya? You kira nak kahwin you can go home. You baca kitab apa sebelum kita nak kahwin ni? Duk baca kitab lah daripada Ibnu Katsir. Surah nombor apa? Surah nombor 4. Surah nombor 4 tu nama apa? An-Nisa. Dia tahu. Dia mengaji betul lah. Tapi kalau surah nombor 4 nama apa? Al-Ikhlas. Pergi balik. Bohong. Anak perempuan kena tahu. Jangan ditipu daya oleh suami. Malam saya mesyuarat dengan hakim syar'i di Pulau Pinang. Orang Islam kahwin ramai, cerai pun ramai. Kita bincang Pulau Pinang. Kahwin ramai. Cerai paling tinggi. Ada yang baru kahwin beberapa hari cerai lah. Hakim syar'i bagi tahu saya isu bukan besar sangat. Sikit je, cerai. Nampak? Kesian kat perempuan. Ada lelaki yang sayang, ling. Jom kita kahwin kat Siam. Pergilah kahwin kat Siam cara sindiket. Masa dia sayang, ling lah. Masa dia sayang, tak dapat, dia ling. Lepas tahun, bosan, dia balik. Wanita di toko tangkating. Tak daftar ke Jabatan Agama. Kahwin sindiket Siam. Siapa nak bela dia? Lelaki ni macam tak kisah. Siapa boleh saman I tak lapor apa-apa pun. Gatal sangat. Dia kata you gatal pula. Padahal yang gatal sangat-sangat tu dia. Jaga kaum lelaki. You jaga. Jangan percaya sangat kaum lelaki. Percaya lelaki. Jangan percaya sangat kaum lelaki. You check. Cross check. Jangan sebab dia link. Jangan percaya. You cantik lah. Jentik. Jangan biar kena hidung. Dekat. Kalau orang tu puji you jaga. Dia puji you jaga. Ni semua manusia-manusia yang boleh nak ambil kesempatan. You jaga. Okey. Bukan semua lelaki macam tu. Bukan semua kan. Suami-suami you all ni kau okey lah. InsyaAllah.
Tapi nampak tak ayat tu nak ke mana? Jangan paksa harta benda dia. Jangan paksa dia. Jangan menyusahkan dia. Nak ambil balik apa you telah berikan. Tengok. Dan bergaullah dengan cara yang makruf. Kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lelaki perempuan saya temui berulang-ulang kali Allah sebut. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lelaki bergaullah dengan wanita cara makruf. Lelaki bergaullah dengan wanita cara makruf. Tengok. Allah bagi tahu lelaki, you bergaul dengan wanita cara makruf. Makruf ni apa dia? Cara baik. Allah bagi tahu suami, you bergaul dengan wanita cara makruf. Itu Allah suruh. Bukan tok nenek you suruh. Dan tengok penutup ayat. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan. Tu tengok dia cacat cela satu benda. Hei, Allah kata sabar. Sebab mungkin di sebalik itu ada kebaikan. Sabarlah, tunggu dulu, give time. Jangan terus nak melenting. Nampak? Pesan untuk siapa ni? Untuk kaum lelaki, husbands. Tapi ayat ni, husband tak kira, tak tahu ayat ni ada. Kata-kata suami tak tahu ayat ni ada. You tengok kat isteri you ada lemah, ada cacat, kekurangan. You bersabar terus dengan dia. Sebab mungkin Allah janji, mungkin di sebalik itu ada baik yang kamu tak tahu hari ini. Nampak? Di tangan tak cepat sangatlah nak penampak. Mulut tak cepatlah nak maki hamun. Kalau faham ayat ni. Surah ni yang sedang saya bincang sekarang di Pulau Pinang. Surah nombor 4. Anissa setiap Ahad 3 petang surah ni saya bincang sekarang. Ni antara ayat yang kami bincang. Bincang lama ayat ni. Wanita nak jadi baik susah jika makhluk ni tak bantu dia. Makhluk ni siapa? The man. Lelaki yang bernama suami. Makhluk ni jika tak bantu dia, dia payah ledakkan potensi diri. Sebab tu tak sempurna bincang tentang wanita jika tak sentuh tentang peranan lelaki. Tak sempurna. Okey. Nampak tak mesej Islam? Saya tegas sebab ni, saya tegas sungguh. Sebab kesian wanita-wanita tengok mahkamah syariah di kotak-katik kan. Kesian. Okey. Tadi kita sebut Islam. Wanita boleh bersuara. Lelaki, awas kata Allah. You jangan paksa dia, ambil harta dia. You hidup dengan makruf. Jika you benci dia pada satu benda, sabar. Mungkin di situ ada kebaikan. Tengok ayat Quran. Tapi di barat tengok. Ni saya ambil daripada ensiklopedia. Tengok di barat. Barat mengada sangat kan. Tengok apa berlaku di barat. In the early 19th century, pada abad 19, the vast majority married women throughout Europe and the United States. Majoriti wanita yang sudah berkahwin, married, yang sudah berkahwin. Di mana? Di Eropah dan di Amerika Syarikat. Had no legal identity apart from their husbands. Faham tak? Dia tidak ada hak di sudut undang-undang. Tak ada hak. Islam dah bagi hak. Wanita berhak pada hartanya. Suami jangan paksa. Tengok. Lama dahulu Islam dah bagi hak. Surah Al-Mujadalah. Boleh komplain tentang suami. Dan Allah kata, aku mendengar komplainmu dan suamimu dihukum. Jadilah undang-undang Islam seperti yang Allah firmankan. Wanita ada suara. Tapi di barat, sampai ke abad ke-19, wanita yang sudah berkahwin had no legal identity. Sebab itu satu contoh yang saya suka ceramahkan. Orang barat dengar ni sakit telinga jugalah. Kan wanita di barat rata-ratanya sebelum ini, sekarang sudah ada perubahan, wanita menentang. Bila wanita berkahwin, nama dia berubah. Nama dia Sally. Berkahwin dengan John. Sally jadi isteri John. Orang panggil Sally Mrs. John.
In Islam, there's no Mrs. Daniel. There's no Mrs. Yahya. There's no Mrs. Awang. No. You are still Khadijah. You are still Aisha. You are still Zaitun. You wish your name, your real name, not in the Western world. Sally becomes Mrs. John after marrying John. Agung sangat barat. That's the Western world. Ini dalam dunia barat disebut apa? Coverture. Ini undang-undang barat yang mengaibkan wanita dipanggil apa? Dalam ensiklopedia, coverture. Okey. Islam lama dahulu tak ada ini. Wanita boleh bersuara kan? Masya Allah kan? Agama ni hebat, tapi orang tak kenal kehebatannya. Kan? Clear kan? Pecah suara saya malam ni. Untuk bagi semangat kat perempuan ni. Sebab tajuk ni tak mau cakap dah. Semangat. Tak mau datang dah boleh cakap tajuk ni, tak mau. Jadi saya cakap penuh semangat supaya tonton perempuan faham, saya bawakan ke orang lain. Jangan jemput saya lagi tajuk ni. Tak mau. Tapi dengar saya berceramah tafsir Quran kontemporari setiap Ahad. Tajuk yang saya bincang sekarang surah wanita-wanita. Sepenuhnya bab wanita. Tapi berdasarkan Quran, setiap ayat kita sentuh. Okey. Dan semua berperanan di penjurunya telah kita sebutkan tadi. Terima kasih. Besar peranan wanita dalam Islam, besar. Tajuk malam ni berkaitan dengan keluarga dan negara kan. Nak sampai dah bab tu. Ni baru mukadimah. Yang saya cakap ni baru mukadimah. Tak sentuh lagi topik yang sebenarnya. Tapi mukadimah ini maha penting. Faham mukadimah yang lain senang faham. Mukadimah tadi yang ramai tak faham. Nak cerita baju kelawar lah, buat apa? Benda basic tadi tak faham. Kalau cerita wanita masak nasi, bagilah sedap sikit. Kalau cerita tu buat apa? Benda basic agama dia tak faham, buat cerita bab nasi lah, baju kelawar. Merapu. Saya suka hadis ni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW satu hari mengunjungi rumah Ummu Haram. Ummu Haram isteri Ubadah bin Samit. Nabi tidur di rumah Ummu Haram. Tidur. Ada hadis sahih mengatakan Ummu Haram cari kutu di kepala Nabi. Orang baca hadis tu orang pelik. Ummu Haram cari kutu. Rupanya mak saudara. Baca hadis ni kena berguru. Tidak kacau. Jangan baca hadis berguru. Dia ada metodologi. Nabi tertidur, tak sedang apa. Tiba-tiba bangun sambil tertawa. Bangun tidur tertawa. Okey. Ummu Haram radhiyallahu anha bertanya, "Apa yang membuat tuan tertawa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ada sekelompok umatku diperlihatkan kepadaku. Mereka berperang di jalan Allah, merentasi lautan seperti raja." Nabi mimpi. Nabi Rasul jika bermimpi, mimpi itu benar. Macam Nabi Ibrahim bermimpi sembelih anak. Itu perintah Allah benar. Walaupun akhirnya bukan menyembelih anak yang Allah kehendaki. Mimpi Rasul benar. Mimpi kita banyaknya tak betul. Nabi diperlihatkan akan datang umat Islam menaiki kapal-kapal macam raja untuk berjihad. Pertanda selepas baginda wafat, umat akan jadi
kuasa laut. Masa itu kuasa laut Rom. Umat Islam akan menguasai lautan. Apa kata Ummu Haram? Ummu Haram berkata, "Ya Rasulullah, doakan agar aku dalam kalangan mereka." Nabi diperlihatkan orang Islam berjuang di lautan, naik kapal. Ummu Haram perempuan kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, doakan supaya aku pun ada sama mereka." Kita dok kata perempuan tempat dia dapur. Nabi tak kata apa, "Ya Ummu Haram, aku takkan doakan. Tempat wanita adalah di dapur." Nampak? Belajar agama bagi betul. Masa inilah Nabi nak ajak benda tentang wanita yang sebenarnya tak boleh. Naik kapal berjuang pergi jauh-jauh, tak boleh. Itu bukan peranan perempuan. Peranan perempuan kat dapur, bak cok badak, cok kodok. Bak bubuk Asyura. Tu kerja kamu, nak berjuang keluar jangan. Tapi Nabi buat apa? Minta Nabi doakan. Nabi SAW mendoakan Ummu Haram keluar rumah, naik kapal, pergi berjuang. Nabi doa. Dan doa Nabi makbul. Ummu Haram memang berjuang dan mati syahid selepas turun kapal. Makbul doa Nabi. Nak cerita apa? Saya paparkan hadis ni nak tunjuk apa? Peranan wanita luas. Nak bagi tahu yang tu. Luar rumah pun boleh. Tapi adalah perincian. Memang ada perincian berpandukan syariat, bukan sembrono, tidak. Syariat landasan. Ada kaedah. Tetapi boleh. Ada ruang. Dan ini contoh berlaku zaman Nabi SAW, bukan zaman tok nenek kita. Sebab tu saya beritahu kat anak-anak, I give you rules and wings. Ini ceramah untuk anak-anak lah. I give you rules and wings. Termasuk anak perempuan. Ayah bagi pada kamu anak-anak dua benda. Rules and wings. Akar dan sayap. Akar, you faham agama you dengan mantap. You faham prinsip agama dengan mantap. Itu roots. Tak ada akar, you tumbang. Roots. Tapi ayah juga bagi wings, you can fly. You pergilah mana-mana pun, tapi with your roots. Bukan duk bawa ketiak mak bapak. Pergi mana pun. Fly with your wings. But do not forget your roots. I give you roots and wings. Saya beritahu anak-anak begitu. Okey. Maka Ummu Haram dia dapat wings. Keluar rumah, pergi berjuang di lautan. Nabi doakan. Itu wings, sila. Berperanan di luar rumah, silakan. Ada ruang. Jaga batas-batas syariat. Demi kebaikan. Tak ada berkaitan dengan maksiat. Silakan. Ini satu buku, satu tulisan yang bagus lah. Bagi yang suka membaca, carilah. In Recognition of Women. Tulisan Profesor Khalid Abdul Fadl. Dia cerita tentang wanita dalam Islam. Hebat wanita. Dia kena pasti 2,500 wanita dalam Islam yang merupakan ulama. Yang merupakan hakim-hakim mahkamah. Yang merupakan penyair. Termasuk sebahagian yang mengeluarkan lesen mengajar terhadap guru-guru agama di kalangan lelaki. Yang keluarkan lesen boleh mengajar itu perempuan. Zaman dahulu. Wanita yang mendengar lelaki bagi hujah, layak tak mengajar wanita. Dalam sejarah ada.
sampai ke tahap tu dan tak dilarang. Okey. Dapat tak yang tadi? Okey. Ni sampai tak akhir dah. Bab ni dah yang tak akhir dah. Bab tak akhir ni nak bincang hadis ni. Wanita role model berdasarkan hadis. Hadis ni sahih. Bila ustaz sebut hadis jangan pakai. Kecuali dia ceritakan hadis tu dia dapat dari mana. Sebab itu ceramah ustaz saya selalu bagi tahu, be critical, jangan pakai ceramah ustaz kecuali dia bagi rojokan. Ada penceramah dia kata apa? Wanita pertama, ni penceramah di TV kadang-kadang. Wanita pertama masuk syurga Ummu Muti'ah. Pernah dengar tak ceramah tu? Siapa pernah dengar? Ustazah suka ceramah nama tu. Saya dah kritik di TV Halakah. Saya dah kritik sangat. Ustaz-ustazah yang cakap tak bagi rojokan. Kalau ada rojokan tak boleh pakai. Antaranya, wanita pertama masuk syurga Ummu Muti'ah. Fatimah pergi jumpa dia. Nak tanya apa rahsia dia. Merepek. Dalam hadis ni, nama Ummu Muti'ah tak ada langsung. Wanita yang utama 4. Tengok nama mereka. Pemuka wanita ahli syurga 4. Mana ada Ummu Muti'ah? Ada penceramah agama dok cipta benda-benda merepek. Dan kita dengar pun meleleh air liur, percayalah. Wanita ahli syurga ada 4. Maryam, anak Imran. Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Asiyah, isteri Firaun. 4 wanita ahli syurga. Mana ada yang kelimanya Ummu Muti'ah? Bila letak pula Ummu Muti'ah, orang pertama mengalahkan semua ni. Ya Allah, penceramah ni dapat dari mana? Saya masuk TV, saya nak kata hantam pun tak lah. Tapi saya kata merepek sungguh. Bila saya cek, semua yang ustazah tu cerita palsu belaka bab Ummu Muti'ah, riwayat palsu. Agama kita dengar, tapi sumbernya tak boleh pakai. Kesian. Sebab itu saya pesan ke anak, you dengar penceramah, you jangan dengar lawak-lawak dia. Kita bukan nak dengar lawak duk seronok, ustaz tu lawak lah. Kalau you duk seronok lawak dia, tanya otak you ilmiah rendah. You punya otak ilmiah dia low. Kita nak dengar ilmiah dia. Sebab agama Islam ni ilmiah dia tinggi. Nabi bawa agama ni ilmiah dia tinggi. Tak ada mengapu-mengapu. Hari ni dah banyak mengapu. Ini hadis sahih. Wanita ahli syurga modelnya 4. Maka contohilah mereka. Okey, pertama Asiyah. Saya gabung dengan Maryam. Sebab Allah gabungkan kedua-duanya dalam ayat ini. Surah At-Tahrim, surah nombor 66, ayat 11 hingga 12. Allah membuat perumpamaan orang beriman tentang isteri Firaun. Isteri Firaun. Dia isteri. Dia jaga tanggungjawab dia terhadap suami. Model-model yang 4 ini cukup bertanggungjawab. Pertama, semua ada pada mereka taat kepada Allah. Yang kedua, mereka jaga tanggungjawab terhadap suami. Tetapi prinsip tak tergadai. Kalau suami tak betul, mereka tak ikut suami. Sorry lah, I tak ikut you. Ni Asia. Taat pada Allah,
Tanggungjawab pada suami, jaga. Tapi bila Firaun langgar prinsip, dia tak ikut. Jadi apa pun jadi, I tak ikut suami bila langgar prinsip. Allah ceritalah tentang wanita hebat ini, isteri Firaun. Sampai Firaun marah, dan kitab tafsir menyebutkan Firaun marah nak menghukum dia. Maka Asiah berkata, ya Tuhanku, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Wanita nak minta doa ni boleh. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di syurga. Dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatan-perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini model taat kepada Allah. Ada suami bertanggungjawab, tetapi ada prinsip. Jika suami langgar prinsip, dia tak ikut suami. Itulah muslimah tulen. Taat pada makhluk ada batas-batasnya. Taat pada Allah dan Rasul mutlak. Firman Allah ikut. Sabda Nabi, hadis sahih patuh. Perintah suami, ada benda tak boleh ikut. Ini cerita Firaun. Suruh syirik. Dia mengatakan, Firaun kata, akulah Tuhanmu. No way. No way, Firaun, my husband, I will not follow you. That is heresy. Itu syirik. Firaun sudah murka. Murkalah. Buatlah apa you mau. Ya Allah, binakan bagiku sebuah rumah di sisimu di syurga. Selamatkanlah aku daripada Firaun dan sebagainya. Itu. Taat pada Allah, taat pada suami, tapi taat pada suami ada batas-batasnya, bukan mutlak. Itu pengajaran. Nak ikut Asiah, itu dia formula dia. Ada suami kata ke isteri, janganlah pakai tudung. Pi majlis kemerdekaan ni makan-makan, jangan pakai tudung. I nak you lawa. Nampak rambut tinggi, gerondoi, pakai makeup. Kalau boleh macam artis Korea yang mata sepet tu. You pi masjid, suruh you pakai tudung. Isteri kata apa? Abang minta maaf, tudung ini di luar rumah saya wajib pakai. Saya tak patuh abang. Gitu caranya. Suami kata, you nusyus. Tak, bukan I nusyus. You nusyus. Ada ke bab I nusyus? Surah An-Nisa yang saya doa ajak sekarang. Ada. Orang doa ajak isteri nusyus. Dia lupa dalam Quran ada ayat yang tentang suami nusyus. Suami tak patuh Allah. Yang kedua, Maryam. Tiada suami. Tetapi taat kepada Allah. Dan Allah kurniakan anak, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tanpa ayah. Satunya luar biasa. Apa pengajaran tentang Maryam? Ialah Maryam ni wanita yang cukup taat. Masa ibu Maryam mengandung Maryam, ibu Maryam, ada ulama tafsir kata nama dia Hannah, ada kata nama Hannah, Quran tak sebut. Quran silent, Quran diam. Tapi Quran cerita sifat ibu Maryam yang luar biasa. Masa dia mengandung, dia nazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Surah Ali Imran, surah nombor 3. Ya Allah, aku bernazar, anak yang bakal aku lahirkan ini, aku nak letakkan dia di Baitul Maqdis. Dia berkhidmat, mengabdikan diri kepadamu di Baitul Maqdis. Aku nak letak dia dari awal sampai dia mati di situ. Oh, nazar ibu tu dahsyat. Biasa kita anak sayangkan, jangan pergi jauh lah, jangan pergi jauh. Tapi ibu Maryam kata, aku nak letak dia di Baitul Maqdis, tempat suci,
Dia berkhidmat demi agama dari kecil. Ibu Maryam merasakan yang akan dia lahirkan anak lelaki. Sebab itu dia nazar macam tu. Keluar Maryam, wanita, perempuan. Dia terkejut. Terus ibu Maryam berkata, lelaki tak sama dengan perempuan. Itu kalimat yang Quran sebut. Lelaki tak sama dengan perempuan. Tapi dah nazar. Letak baby itu kat Baitul Maqdis. Takdir Allah yang menjaga Maryam, Nabi Zakaria. Maka dari kecil Maryam dijaga Nabi Zakaria sampai jadi wanita yang warak. Dan tanda Allah sayang kepada Maryam ni, sebab Quran cerita satu hari Nabi Zakaria datang minta izin masuk bilik, dia terkejut. Ada pelbagai makanan, dia cerita Quran Ali Imran. Pelbagai makanan. Nabi Zakaria kata, aku tak bawa ni. Dari mana dapat ni? Rezeki Allah berikan kepadaku. Baru orang sedar, ini bukan calang-calang perempuan. Ini perempuan Allah muliakan. Dia perempuan tapi Allah muliakan dia. Wanita inilah yang mengandung Nabi Isa. Masyarakat cemuh. Macam lah ni lah, ada isu cemuh, caci maki kat media sosial. Bukan fikir panjang lah ni. Masa tu tengok Maryam, keluarga kamu bersih elok, kamu ni suami tak ada mengandung. Maryam sabar. Ni cerita sabar. Orang kata apa pun sabar. Dan bila kita bertakwa pada Allah, kita sabar, Allah tolong. Allah tak biarkan kita begitu, takut-takating tak. Akhirnya Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa bercakap, membela ibu. Pelik kan? Allah tolong. Nabi Isa bercakap, membela ibu. Antara baby bercakap, Nabi Isa. Baby kita tak cakap apa. Duk menangis keriau ya, kata orang Georgetown. Jadi taat dan sabar kerana dia. Itu Maryam. Contoh ketiga, Siti Khadijah. Khadijah kita tahu ahli perniagaan kan? Itu dia. Wanita ahli perniagaan. Pada ketika yang sama, Khadijah ini seorang yang mulia, jaga diri, pekertinya mulia, perangainya mulia, berkahwin dengan Nabi SAW dan membela suami di atas kebenaran. Jika suami tak betul, jangan bela. Tapi suami betul, bela sepenuh hati. Masa Nabi balik dari Gua Hira, turun Iqra, Nabi terkejut, bimbang apa sedang berlaku. Siti Khadijah yang kenal suami. Suami beliau cukup lurus, cukup baik, tak pernah berbohong, sentiasa jujur. Tak mungkin Tuhan nak letakkan dia di tempat hina. Tak mungkin. Khadijah, tengok, dia sangka baik kat suami sebab memang suami dia baik. Maka dia kata, ini dia, demi zat yang jiwa Khadijah di tangan dia, aku rasa kamu akan jadi Nabi. Terasa di hati Khadijah. Dia bela suami dia. Ini cerita sambungan. Akhirnya Khadijah pergi berjumpa Warakah bin Nawfal. Tengok Nabi duduk macam muru gelisah. Warakah keluar menemui Warakah bin Nawfal. Cerita apa yang dilalui Nabi. Warakah bin Nawfal, ahli kitab. Dia kata, jika benar Khadijah, jika apa mu cerita kat saya ni benar, jika you cerita ni betul, itu yang suamimu temui itu, jika cerita betul, itu namus Musa, malaikat lah. Namus ni malaikat. Dan ini menyebabkan Khadijah semakin yakin suami dia dipelihara oleh Allah. Dia Khadijah ahli perniagaan,
mulia, berjuang bersama suami. Bukan suami lain, aku lain. Tak. Okey. Sehingga Nabi pada satu ketika bila Khadijah dah meninggal, duk sebut tentang Khadijah sampai Aisyah pun cemburu. Ini cerita. Aisyah cemburu pada Khadijah. Kata Aisyah, kenapa sering sebut nama perempuan berpipi merah tu? Aisyah kata, tu sebut perempuan berpipi merah tu pasal apa? Khadijah lah tu. Padahal Allah telah menggantikannya untukmu dengan lebih baik. Dialah. Duk sebut perempuan pipi merah tu buat apa? Dah ganti lagi bagus ni. Macam tu. Nabi marah. Nabi sudah marah dan Nabi bersabda, bagaimana engkau berkata demikian? Sesungguhnya dia, Khadijah, beriman saat orang menolak aku. Jangan main-main. Orang menolak aku, dia beriman. Dia membenarkan kebenaran aku bawa ketika orang lain mendustakan aku. Dia derma seluruh harta dia. Dia ahli perniagaan. Dia tak kedekut. Nabi pun tak paksa. Kita sebut jangan paksa. Dia tak dipaksa. Dengan rela hati dia derma semua harta bendanya. Perasaan semua orang tak bantu aku. Dan Allah memberikan rezeki daripadanya berupa keturunan daripada dia. Ini kelebihan Khadijah. Ini kelebihan Khadijah. Wanita yang 4 penghulu syurga, salah seorang Khadijah. Ini kelebihan. Ketika orang tak beriman, dia beriman. Harta benda dia bagi kat Nabi untuk perjuangan. Dia benarkan ketika orang dustakan. Dia lahir anak, didik baik-baik. Ini anak Nabi. Maka ini model. Semua ini saya harap sebab kita bincang tajuk tentang keluarga, kemudian kepada negara. Ya. Tapi bermula dengan diri sendiri. Hamba Allah yang baik, diri sendiri dia jadikan insan mulia pada dirinya sendiri. Semua contoh tadi mereka insan mulia. Tapi jika nak mulia tuan-tuan dan puan-puan, pintu gerbang dia apa dia? Saja nak tanya, nak tengok faham tak ceramah Dr. Daniel. Jika nak jadi mulia lah, wanita lelaki sama, pintu gerbang dia apa? Siapa tahu lagi boleh balik. Pintu gerbang dia apa? Nak jadi mulia macam mereka ni, pintu gerbang dia. Saya nak pintu gerbang aja, jangan cakap banyak. Pintu gerbang. Assalamualaikum, buka pintu. Buka dah. Pintu apa tu? Lepas tu ada lagi, tapi pintu dulu. You masuk pintu salah, you tak mulia sampai ke mati. Ilmu. Dengan ilmu, iman meningkat. Ada baru ni kami mesyuarat tentang anak kita ramai bermasalah. Ada yang baru ni kita jumpa seorang masuk Kristian. Cerita sulit, apa ceritalah. Anak kita bermasalah, jangan duduk seronok sangat ya. Boleh hafal Yasin, you ingat seronok sangat. Hafal Yasin, jangan seronok sangat. Ini cerita anak lah, 17 tahun jadi Kristian. So jumpa mak dia menangis. Mak anak Kristian mau tak menangis, sayang pada anak kan, mestilah menangis. Mak tak tahu nak buat apa. Dia pun jumpa, dia kata apa, bila you cakap dengan I, you kena ingat saya bukan Muslim tau. Mak lagi khayal. Mak lagi Bila you cakap dengan I, you ingat I bukan lagi Muslim. Okey. Tak boleh marah dia. Sebab kita tahu di mana silap dia. Dia sebut macam tu, kita senyum. You agama apa ya? Agama Kristian. Oh, so you believe in Jesus? Yes, I believe in Jesus Christ. Kita pun suar tangan. Shake hand. Shake hand.
Sebab you believe in Jesus, I also believe in Jesus. Dia terkejut. You believe in Jesus. Jesus itu Nabi Isa lah. I also believe in Jesus. You read the Quran in chapter Ali Imran, the 3rd verse in the Quran. It talks about Jesus. And no Muslim is a Muslim if he or she does not believe in Jesus as the prophet of God. Pendekkan cerita, kita bagi dia faham. Nak bincang bab iman, dia tak beriman. Bagi dia faham, lepas sesi kelima, dia mengucap balik 2 kalimah syahadah. Dapat balik iman. Jadi iman tu bermula dengan apa? Ilmu. Itu pintu gerbang. Dia dah terkeluar. Sebab ilmu dia tak betul. Mak dia tak boleh bantu dia. Kita bagi dia faham, Jesus ni siapa? Kita bagi tahu Bible, benar sensitif. Tapi dengan dia kita sebutlah, you tahu tak Bible? Rumah saya ada Bible lah. You jangan merepek tak buat Bible. I ada Bible, I dok kaji Bible. You bincang surah mana? Chapter, which book? Lepas tu dia mengucap balik, dia menyesal. Pintu gerbang adalah apa? Ilmu. Tapi ilmu yang betul. Pula ilmu merepek tak ada juga. Tuh, wanita pertama masuk syurga Ummi Muti'ah. Wanita tempatnya kat dapur. Habislah, dia merepek situlah. Nabi dah bincang Ummu Haram, doa pergi naik kapal di lautan, kita dah bincang dapur. Sumber tak betul. Problem with ummah ni, dia nak Islam, tapi Islam sumber dia tak betul. Okey. Fatimah punyalah rajin berkhidmat untuk suami Ali. Suami Fatimah radhiyallahu anha ni Fatimah pula. Masak. Padahal bukan wajib, tapi dia masak untuk Ali. Sampai satu hari dia rasa letih. Pergi mengadu kat Nabi SAW, nak minta pembantu rumah. Boleh minta. Boleh. Tapi kebetulan ini anak Rasulullah SAW, tak berani minta kat suami, takut Rasul tak izinkan. Tanya Rasul, nak pembantu rumah, kau adalah orang tawanan mana-mana perang kan, ambil seorang jadi pembantu rumah. Nabi kata apa? Nabi kata untuk Fatimah special. Nabi kata nak hilang keletihan kan, letih bekerja khidmat di rumah kan? Nak hilang keletihan kan? Okey. Ini dia. Apa dia? Maukah aku tunjuk satu lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian nak tidur, malam ni nak tidur, jangan turun ambil pantai. Lena, dia bagus pula lepas tengok drama Korea. Sebelum tidur, duduk tengok My Lover from the Star, Pak Ju Bong. Lepas tu terlena. Tak ada apa, mimpi jebol duk peligan. Sunnahnya ini, antaranya. Takbir, Allahu Akbar, 33. Yang kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33. Berpandukan riwayat ini. Baca 33. Sebelum tidur, di samping 3 kol. Campur ayat kursi. Okey? Jangan lupa tasbih, tahmid, takbir. Dan ini special sebab apa? Di samping dia zikir, Nabi kata, keletihanmu sebagai isteri, ini penawar dia. Special. Kita tak boleh kata kelebihan beramal tertentu, tak boleh. Kalau tak ada dalil. Setengah orang bagi tahu apa? Ini cerita merepek. Ada penceramah bagi tahu, tak mau sebut nama. Perempuan, saya nak bagi tahu pada perempuan, jika perempuan mengandung nak anak handsome, baca surah Yusuf. Merepek. Kalau ustazah tu cakap depan saya akan angkat tangan.
Ustazah, rojokkan your reference please. Mesti dia terdiam. Tak ada rojokan, memang tak ada. Bohong aja. Habis kalau perempuan tu suka baca surah Fil, gajah, habis anak tu. Allah. Seorang perempuan kata, saya dah baca surah Al-Fil. Celaru budak tu. Merepeklah penceramah agama hari ni. Sebab tu apa-apa kelebihan agama, nak dalil. Ini dalil. Sibuk Fatimah, sibuk letih bekerja. Nabi kata ini penawar dia. Setiap malam belum tidur, Nabi kata. Hadis. Oh ini tarikh Bukhari, Sahih. Boleh pegang tak? Boleh lah. Ni nak anak segak baca surah Yusuf. Nabi tak kata pun. You dapat cerita merepek dari mana? Nampak? Nak senang beranak, baca surah Maryam. Habis kalau baca surah Ikhlas, semua tu kan Quran, kecuali Nabi sebut. Kita beriman. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, saya patuh. Tapi Nabi tak kata pun, kita memandai-mandai. Ni cerita hari ni. Padahal baca surah Maryam tu bacalah. Tapi bila kita sangkut dengan sesuatu, baca ni dapat ni. Bila baca dapat ni, nak tanya, bab dapat ni you dapat dari mana? Kalau kita bacalah surah-surah mana, Maryam boleh, Yusuf boleh, tak apa. Tapi baca ni dapat penawar daripada keletihan. Dapat dari mana? Sabda Nabi. Dia lain. Faham dah agama? Faham dah agama? Okey. Tadi duk cerita Fatimah ni buat kerja rumah sampai letih, sampai Nabi ajar. Tapi Fatimah bukan buat kerja rumah saja. Ni, pergi berperang. Cerita pergi berperang, termasuk perang Uhud. Fatimah pergi keluar rumah. Tapi untuk merawat tentera-tentera yang cedera. Jadi artinya untuk keluarga, untuk masyarakat. Masyarakat yang besar termasuk negara lah. Itulah wanita-wanita sebelum ini. Okey. Alhamdulillah, habis dah. Lega saya. Thank you. Jadi tuan-tuan puan-puan,